Hai, apa khabar? Hari ini kita akan melihat cerita seterusnya di tingkatan 5, iaitu cerpen Gerhana Manusia. Okey, apa maksudnya gerhana? Gerhana bererti sesuatu yang tidak sempurna. Jadi, gerhana manusia bermaksud kemanusiaan yang semakin hilang ataupun kemanusiaan yang semakin tidak sempurna dalam diri seorang manusia. Okey, kita lihat sinopsis cerita Gerhana Manusia ni berdasarkan buku Sejadah Rindu di tingkatan 5. Sinopsisnya bermula dengan watak Nusia. Nusia ni seorang jururawat yang mana dia tidak berpuas hati dengan arahan yang diterima daripada Dr. Murni. Kerana Dr. Murni menyuruh Nusia memasukkan darah ke dalam tubuh badan Tuan Besar Musa. Sedangkan bagi Nusia, Tuan Besar Musa bukanlah seseorang yang layak hidup kerana dia bukan seorang yang baik. Okay, itu pandangan Nusia. Jadi, Nusia berasa kenapa perlu menghabiskan darah yang banyak sedangkan bekalan darah semakin kurang dan orang lain masih ramai yang memerlukan darah, bukannya Tuan Besar Musa seorang sahaja. Okay, Tuan Besar Musa ni siapa sebenarnya? Okay, sebenarnya Tuan Besar Musa merupakan seorang ahli korporat yang menaja kelab elit para doktor. Setiap kali doktor membuat apa-apa saja aktiviti ataupun jamuan makan-makan, yang akan menaja keseluruhan perbelanjaannya adalah Tuan Besar Musa. Bukan kecil nilainya, tapi ratusan ribu ringgit. Sebab itu nyawa Tuan Besar Musa ini dianggap penting dan tidak boleh dibiarkan meninggal dunia. Perlu diberi sokongan hayat. Itu yang diarahkan oleh Dr. Murni kepada Nusia, jururawat tadi. Dan Dr. Murni ni mendapat arahan daripada siapa? Dr. Murni mendapat arahan daripada seorang profesor, iaitu Profesor Dr. Junaidi. Sebenarnya Dr. Murni, dia pun tidak bersetuju dengan cara yang Profesor Junaidi itu nak. Tetapi kerana dia berada di bawah dia berada di bawah pemantauan Profesor Dr. Junaidi, maka dia terpaksa ikut. Okey. Sebenarnya Tuan Besar Musa ini dia koma kerana tabiat buruk yang suka mengamalkan minuman keras. Bertahun-tahun dia minum arak macam dia minum air biasa sehingga akhirnya dia sakit dan dia koma. Sewaktu dia koma, Nusia yang menjaganya, yang membersihkan dia, menyedut keluar semua kotoran dari dalam perut, yang bertali arus keluar tu semuanya lendir, yang berbau hanyir, hamis, busuk. Jadi Nusia sangat tidak selesa, tetapi kerana itu tanggungjawab dia buat juga. Kemudian Dr. Murni suruh Nusia masukkan darah ke tubuh Tuan Besar Musa. Sedangkan baru saja dimasukkan sebanyak 50 pek darah dan kerana Tuan Besar Musa tubuhnya sudah tidak boleh menerima darah lagi, jadi darah itu keluar balik. Menjadi satu pembaziran lah, sedangkan orang lain masih ramai pesakit lain yang memerlukan darah. Sehinggalah konflik itu timbul apabila Dr. Junaidi ni menyuruh pergi ambil lagi 5 pek darah yang last ada di tabung darah untuk dimasukkan ke badan Tuan Besar Musa. Kerana Tuan Besar Musa tak boleh meninggal dunia buat masa ni. Kerana mereka belum lagi mengadakan jamuan akhir tahun. Mereka belum lagi mengadakan aktiviti. Dan yang lebih penting, Tuan Besar Musa belum lagi membiayai untuk mereka tahun ini. Sedangkan pada masa yang sama di hospital itu, di unit rawatan rapi, pesakit yang pertama tadi kita dah tengok iaitu Tuan Besar Musa yang merupakan orang penting bagi Profesor Dr. Junaidi. Kemudian yang kedua ialah seorang wanita mengandung namanya Soleha. Dia ni berlaku kebocoran pada ovari janin menyebabkan dia kehilangan darah. Jadi dia juga memerlukan darah. Seorang Al-Hafiz, dia kemalangan, patah tulang selangkanya, dia juga memerlukan darah. Seorang bayi yang dibuang mengalami luka dan kekeringan darah. Bayi ini cuma memerlukan setengah pek sahaja darah, tapi juga tidak diberikan, lebih utamakan kepada Tuan Besar Musa. Dan seorang wanita ni didera, dibelasah, dia juga memerlukan darah. Dan akhir sekali seorang mahasiswa yang mengalami sakit
mengidap penyakit leukemia, di mana sel darah merahnya mulai mencair dan dia juga perlu penambahan darah. Okey, kalau kita lihat satu Tuan Besar Musa dengan 6 orang yang lain ini, dengan 5 orang yang lain ini, tapi semuanya memerlukan darah dan semua darah itu perlu diambil di tabung darah. Tetapi oleh kerana Profesor Dr. Junaidi tadi melarang memberi darah kepada peserta yang lain kecuali kepada Tuan Besar Musa sahaja, menyebabkan pesakit-pesakit yang lain tadi dibiarkan. Mereka cuma diberi sejenis darah buatan, bukan darah betul-betul. Jadi darah itu tidak berfungsi sebagai darah yang betul, cuma sekadar untuk meningkatkan sedikit proses penghasilan darah dalam badan. Tapi tidak cukup. Okey, jadi akhirnya bila Dr. Junaidi memberi arahan supaya mengambil lagi darah untuk dimasukkan ke dalam badan Tuan Besar Musa, Dr. Murni memberitahu darah dah habis. Tidak ada lagi darah. Sedangkan ada 5 pack, yang itu Profesor Dr. Junaidi dah cuk, tak boleh bagi orang lain. Itu adalah untuk Tuan Besar Musa. Jadi bila Dr. Murni beritahu kepada Prof. Junaidi, kita dah kehabisan darah, Prof. Junaidi terus membentak dan memberitahu Dr. Murni kalau dah tak ada di tabung darah kita, ambil daripada hospital lain. Jadi betapa pentingnya nyawa Tuan Besar Musa kepada Profesor Dr. Junaidi. Dan Nusia mendengar perbualan antara arahan yang diberikan oleh Profesor Junaidi kepada Dr. Murni, menyebabkan dia rasa marah, terkilan dengan sikap Profesor Dr. Junaidi tadi yang begitu sekali mementingkan kepentingan diri dia sendiri. Akhirnya Nusia pergi ke tabung darah, ke bahagian tabung darah, ke makmal, makmal darah, dan dia meminta 5 pack darah untuk 5 orang yang lain tadi, bukan untuk Tuan Besar Musa. Tetapi juruteknik yang bertugas di bahagian makmal darah tadi enggan memberi kepada Nusia kerana darah tu telah dicuk dan adalah untuk Tuan Besar Musa. Tetapi masa itu Nusia sangat marah dan Nusia memberitahu kepada juruteknik tersebut dia akan menanggung segala risikonya. Dan dia minta supaya diberi kepada dia lah darah tersebut. Akhirnya dia dapat dan dia menyalurkan, dia ambil darah tu dan masukkan ke badan-badan pesakit-pesakit yang lain. Dan akhirnya mesin yang disambung, mesin hayat yang disambung ke badan Tuan Besar Musa tu mula menunjukkan garis yang senada saja. Tidak ada lagi turun naik seperti biasanya ketika dia masih hidup. Kerana sebenarnya Tuan Besar Musa ini, dia hanya hidup bergantung kepada bantuan pernafasan dan bantuan mesin jangka hayat itu sahaja. Jadi sebenarnya tubuh badan dia sendiri sudah pun tidak boleh hidup. Kalau dengan kata lain dia memang dah meninggal pun. Tetapi Dr. Junaidi itu tak nak menerima hakikat bahawasanya Tuan Besar Musa sudah pun tidak boleh diselamatkan. Dan akhirnya bila mesin tu tunjuk baris yang sebaris saja, Dr. Junaidi rasa panik. Kenapa mesti mati sekarang? Tak boleh mati. Jadi dia pun panggil, minta darah. Tapi dah tak ada dalam pack. Dah tak ada lagi. Pack darah dah tak ada di dalam makmal darah. Maka masa tu Junaidi sangat marah dan dia orang yang pertama dia point ialah Murni, Dr. Murni. Masa tu Dr. Murni datang dan serahkan surat peletakan jawatan. Jadi dia kata, saya adalah doktor manusia. Bukan sekadar doktor manusia, tapi saya perlu ada kemanusiaan dalam hidup saya. Okey, jadi Nusia tadi dia terkejut melihat kepada tindakan Dr. Murni, tapi dia kagum dengan cara Dr. Murni. Dr. Murni terus panggil Nusia dan mereka berdua ke tabung darah untuk mendermakan darah kerana 5 pack tadi masih tidak mencukupi untuk 5 pesakit yang mereka rawat. Jadi di situ Profesor Junaidi tu terduduk sekejap. Dia macam baru sedar bahawasanya bukan semua orang mengutamakan kepentingan diri sendiri dalam soal yang kecemasan begini. Okey, itu ialah cerita gerhana manusia. Bagaimana manusia yang mengalami gerhana dalam diri, dia mula mementingkan diri dan dia tidak lagi mengambil kira kepentingan orang lain. Okey, baik, kita tengok tema. Tema kepada cerpen ini ialah
sikap mementingkan diri atau mementingkan ganjaran sehingga mengabaikan nilai kemanusiaan. Okay, itu adalah tema dalam cerita ni, iaitu sikap mementingkan ataupun sikap mementingkan diri dan ganjaran, mengabaikan nilai kemanusiaan. Contohnya Profesor Junaidi mementingkan ganjaran dalam melaksanakan tanggungjawabnya sehingga mengabaikan nilai kemanusiaan terhadap pesakit yang lain di hospital. Okey, kerana dia melihat 5 lagi pesakit tadi, Soleha, Al-Hafiz, bayi yang dibuang, wanita yang didera dan seorang mahasiswa yang menghidapi penyakit leukemia. Dia lihat kelima-lima ini berbanding dengan seorang Tuan Besar Musa, 5 orang ni tak ada makna, tidak memberi apa-apa kepentingan kepada Profesor Dr. Junaidi dan hospital. Sedangkan Tuan Besar Musa, dia akan menaja pelbagai aktiviti yang akan dibuat oleh para doktor dengan nilai yang banyak. Jadi itu contohnya sikap mementingkan ganjaran sehingga mengabaikan nilai kemanusiaan. Okey, kita lihat persoalan. Persoalan yang pertama ialah persoalan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas. Persoalan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas. Kita ambil contoh Nusia dengan Dr. Murni. Yang mana dia berdua ni, Dr. Murni dan Nusia yang merupakan jururawat ni, menjalankan tanggungjawab mereka, menjalankan tugas mereka tanpa mengira darjat, pangkat, kedudukan. Dia tidak kira. Dia merawat berdasarkan kepada penyakit seseorang. Bukannya merawat berdasarkan kepada kedudukan keuangan. Okey, jadi di sini kita ambil persoalan pertama itu bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas. Persoalan yang kedua ialah keprihatinan terhadap nasib yang menimpa orang lain. Jadi sama juga Dr. Muni dan Nusia, dia prihatin terhadap Soleha yang koma akibat berlakunya kebocoran di ovari dia. Sedangkan waktu itu dia belum lagi melahirkan anaknya. Jadi keprihatinan inilah yang telah membawa Nusia mendapatkan juga mengambil darah yang telah dikhaskan, yang telah dicop untuk Tuan Besar Musa. Tapi kerana bagi Nusia dengan Dr. Murni, nyawa Soleha lebih penting yang diselamatkan berbanding nyawa Tuan Besar Musa. Okey, itu persoalan yang kedua, iaitu keprihatinan terhadap nasib yang menimpa orang lain. Dan yang ketiga ialah persoalan tentang keberanian dalam membuat keputusan. Okay, yang mana kita nak lihat keberanian dalam membuat keputusan ini? Kita lihat dalam diri Dr. Murni. Dia sanggup meletakkan jawatan sebagai doktor daripada melakukan ketidakadilan terhadap orang lain. Jadi sewaktu diberikan arahan oleh Profesor Dr. Junaidi supaya mengambil bekalan darah yang masih ada di tabung darah untuk dimasukkan ke badan Tuan Besar Musa, Murni tidak mahu dan Murni sendiri telah meletakkan jawatan kerana bagi dia itu adalah perkara yang tidak adil. Okey. Jadi persoalan yang ketiga, sekali lagi saya ulang, ialah keberanian membuat keputusan. Okey, tema kita dah tahu, persoalan juga sudah tahu. Secara tidak langsung watak perwatakan kita dah lihat tadi Tuan Besar Musa siapa. Junaidi seorang profesor yang sangat mementingkan diri. Murni seorang doktor yang bertanggungjawab dan berani membuat keputusan. Nusia seorang jururawat yang tidak mementingkan darjat dan pangkat dalam dia merawat. Kemudian Soleha, ada bayi, ada wanita, ada Al-Hafiz, ada mahasiswa. Semua watak sampingan yang tidak perlu kita kaji dengan lebih detail. Kemudian latar tempat di mana? Latar tempat kalau cerita ini hanya berlaku di unit rawatan rapi. 2 tempat saja berlaku iaitu unit rawatan rapi dan satu lagi ialah di makmal darah. Sewaktu Nusia pergi mengambil darah yang ada lagi 5 pek. Sewaktu juruteknik di makmal darah enggan menyerahkan darah kepada Nusia kerana Profesor Junaidi telah memberitahunya darah tersebut adalah untuk Tuan Besar Musa. Jadi hanya 2 tempat lah. Kalau misalnya soalan minta nyatakan 3 latar tempat, sedangkan kita belajar 2, maka kita boleh letak yang ketiga adalah hospital. Okey, hospital secara menyeluruh tempat Nusia, Dr. Murni dan
Profesor Junaidi bekerja. Yang kedua, unit rawatan rapi, iaitu tempat dia merawat Tuan Besar Musa, tempat dia merawat soleha, bayi yang malang, wanita yang didera, al-hafiz dan juga mahasiswa yang mengalami leukemia. Yang ketiga ialah tempat yang ketiga ialah makmal darah, di mana Nusia mengambil pek darah yang berlebihan untuk diberikan kepada pesakit-pesakit yang lain. Okey, itu ialah latar tempat. Kemudian kita dah tengok tema, persoalan, watak perwatakan. Okey, cuba kita tengok latar masyarakat. Latar masyarakat yang macam mana? Bila kita baca cerita ni, apa gambaran yang dapat dalam fikiran kita tentang latar masyarakat? Yang pertama ialah masyarakat yang mementingkan diri sendiri. Siapa masyarakat tu? Kita ambil contoh Profesor Dr. Junaidi yang mengutamakan kepentingan diri dia sendiri. Kepentingan sendiri melebihi kepentingan orang lain. Yang kedua, masyarakat yang bertanggungjawab dalam menjalankan tugas, iaitu Dr. Murni dengan Nusia. Yang ketiga, masyarakat yang prihatin terhadap orang lain ataupun masyarakat yang baik hati. Siapa? Okey, kita ambil contoh masyarakat baik hati ni ialah apabila Dr. Murni dia meletakkan jawatan dan dia mengajak Nusia untuk pergi derma darah. Itu ialah masyarakat yang baik hati. Dia sanggup mendermakan darah dia untuk menyelamatkan orang lain. Okey. Seterusnya kita lihat nilai yang terdapat di dalam cerita Gerhana Manusia ini ialah nilai yang pertama, nilai kita kena sebut nilai yang baiklah. Nilai yang pertama ialah nilai bertanggungjawab, iaitu Dr. Murni dan Nusia bertanggungjawab merawat semua pesakit tanpa dia mengira kedudukan, pangkat darjat, dia tidak membeza-bezakan. Jadi dia adalah nilai bertanggungjawab. Yang kedua, nilai baik hati. Sama tadi cikgu dah beri contoh, iaitu Dr. Murni dan Nusia menderma darah untuk memberi bantuan kepada pesakit-pesakit yang lain. Yang ketiga, nilai keprihatinan, iaitu Nusia ni diprihatin apabila dia lihat soleha yang koma, sedangkan bayi masih ada di dalam kandungannya dan dia memerlukan beberapa pek darah sahaja untuk menyelamatkan soleha. Sebab itulah Nusia sanggup pergi bergaduh dengan teknisian juruteknik di makmal darah untuk mendapatkan 5 pek darah lagi. Di situ kita lihat nilai keprihatinan dalam diri Nusia. Ketiga, nilai bertanggungjawab, keprihatinan dan juga nilai baik hati. Okey, jadi daripada nilai ini kita boleh jadikan dia sebagai pengajaran. Contoh yang pertama, kita hendaklah bertanggungjawab dalam melaksanakan tugasan kita. Contohnya, Dr. Murni dan Nusia bertanggungjawab merawat semua pesakit tanpa mengira pangkat dan darjat. Yang kedua, kita perlu prihatin terhadap masalah yang menimpa orang lain. Contohnya, Nusia sangat prihatin terhadap soleha yang sedang koma akibat pundi janinnya pecah di ovari. Dan yang ketiga, kita haruslah mengamalkan nilai baik hati dalam kehidupan. Contohnya, Dr. Murni dan Nusia sanggup menderma darah untuk kepentingan orang lain. Okey, cukup untuk hari ini cerita tentang Gerhana Manusia. Jadi, dalam peperiksaan SPM, kalau soalan keluar, yang paling penting kena faham cerita. Kemudian barulah kita menjawab soalan berdasarkan petikan yang diberikan. Okey, bye.